Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama last kelas kita 2 weeks ago. So untuk for this session cover our last subtopic di chapter 3 iaitu mesh loop analysis. So boleh rujuk pada slide muka surat ke-14. So kat situ ada beberapa maksud definition. Mesh analysis provide an intelligent procedure for analyze circuit. So yang paling penting untuk mesh analysis adalah dia apply KVL. So the next saya akan present menggunakan saya punya ni lah whiteboard saya. Okay, tadi dah tunjukkan slide. So ini secara khusus lah untuk penerangan yang seringkas. Okay, first kita punya maksud lah mesh iaitu a loop is a closed path. Bila sebut closed path macam saya kata tadi lah, closed path tertutup with a no node pass more than once. Maksud dia tak ada node dua kali yang akan lalu lah. Okay, untuk kaedah mesh kita akan guna KVL iaitu current voltage loop, and then dia akan based on loop tu based on current, dalam sebutan current lah. So bila sebut KVL, so V equal to IR, so dia punya sebutan adalah IR. Okay, so ni example yang saya nak share pada anda semua. Okay, ni contoh one loop. Okay, one loop contoh kita ada satu water supply VE, dan kita ada dua load iaitu R1 and R2. So kalau kita start, kita punya loop start daripada sini, titik ni sini, start dari sini. Bayangkan macam semut lah, tet lalu pop jumpa VA. So VA dia akan start, dia akan jumpa negatif side dulu. So sebab tu kita buat negatif VA. Lepas dia jalan jumpa A, dia tap, dia lepas VA, tap lalu R1. Okay, R1 yang anggapan untuk loop ni adalah IA. So macam tadi lah, sebutan dia kena dalam bentuk voltage tu I times R. So I dia adalah IA, dan untuk passive component bila masuk dia ni positif lah, sebab tu jadi positif. Kenapa bukan negatif? Sebab ni passive component. Dia sebut passive component, arah current masuk adalah positif. So positif IA R1. Selepas dia lalu sini, dia pergi pada R2. So R2 pun sama, dia adalah passive component. So IA, so ingat litar, pada litar siri I adalah sama. So current yang lalu sini adalah I yang sama. So sebab tu plus IA times R2. So lepas jumpa R2, dia jumpa balik titik mula tadi kan, tu sama dengan kosong. Okay, kalau perasan, ni adalah hukum transformation energy ataupun transform energy lah. Maksud dia apa yang tenaga lepas adalah sama tenaga. Maksudnya kita anggap bahawa tiada tenaga yang terlepas keluar. So sebab tu kita memang kosong lah. Maksud dia ini adalah active component. Secara mudah kalau saya ni bawa ke sana, so active component, tenaga yang supply sama dengan tenaga yang absorb. Betul tak? Kalau perasan, ini adalah tenaga yang absorb. Bila saya bawa pergi sana, dia adalah sama dengan tenaga yang supply, itu VA. So VA, tenaga yang VA bagi, dia akan disedut atau absorb fully antara dua passive component ini. Sebab tu sama dengan kosong. You kena faham tu kenapa sama dengan kosong. Ada apa ni? Itu kita dah guna ada sikit part basic fizik lah yang you belajar sebelum ni. Okay, tu one loop. Untuk second loop ada unik sikit. Okay, untuk two loops, okay, kita ada dua loops. Ni loop 1. Current loop. Maksud dia bila sebut loop is a current. Ni untuk loop 1 IB. Ni adalah loop 2 IC. So untuk litar ni kita punya active component hanya pada IB loop saja, IC tak ada. So kalau tengok kat sini, first kita start kat sini untuk loop IB. Kita fokus untuk IB tu Okay, untuk IB dia start di sini, tetap dia lalu dia jumpa negatif terminal.
So bila dia jumpa negatif minus, sebab tu negatif VB. Bawah lalu okey, sini positif, ni negatif, sebab tu positif. Tapi positif apa? IB plus R1. Okey, plus R1. Okey. Lalu sini dia pergi sini ya. Okey, dia tak pergi sini sebab ini dah loop lain. Sebab ingat maksud dia is a closed path. Ni closed path ni. Dia follow pergi sini balik, dia pergi R2. So ingat untuk R2, R2 kat sini kondisi dia I2 dia lalu 2 loop, iaitu IB dengan IC. So untuk equation pada untuk loop IB, ya. So untuk loop IB kita anggap ini positif, ini negatif. Maksud dengan anggapan kita follow IB punya direction. Sebab tu dia positif RB. Sebab tu dia positif, sebab tadi positif, ni positif, sebab tu IB. Okay, IB sini tolak IC. Kenapa tolak IC? Kenapa tolak IC? Sebab pada peringkat pada R2 ni dia ada dia ada 2 loop yang dia lalui, ada 2 current. Sebab tu IB tolak IC darab R2 sama dengan kosong. Ingat bila ada satu passive component yang kena lalu 2 loop, so automatic dia punya node macam ni lah. Saya suka mudah, saya pecahkan sikit untuk you faham. Okay, contoh loop I1 macam ni. Untuk beta passive ni positif kat sini. Sebab tu dalam loop I1 ni dia punya equation V equal I1 tolak I2 times R1. Itu untuk loop 1 lah. Tapi untuk loop I2 dia punya equation ni jadi terbalik sikit. Itu V dia, tapi dia punya polarity dah terbalik lah. Kalau tadi positif minus, sekarang ni minus positif, equal I2 plus I1. Maksud dia V dia boleh terbalik. Dia terpulang. Ini hanya anggapan lah. Maksud dalam loop I1 macam ni dia punya equation, dalam loop I2 macam ni dia punya equation. Kita tengok arah current kita berada dalam loop current mana. Kalau I1 kita follow ni positif negatif. Kalau dalam loop I2 kita anggap ini positif, ni minus. Sebab tu jadi macam ni. Hopefully all faham lah. Lepas tu dia sama dengan kosong lah. So ini untuk loop IB. Manakala untuk loop IC dia start dari sini. Okay, dengan anggapan macam tadi lah. Dengan anggapan kita ikut follow, ni positif, ni minus. Sebab tu IC tolak IB. Dan dia positif dia positif kat depan ni. IC IB times R2. Selepas R2 dia pergi R3 pula. Sebab dalam IC ni dia jumpa R3. Tapi dia punya current adalah IC times R3. Lepas tu selepas tu dia jumpa R4. IC R4. So kat situ R4 dah main kosong. So kat situ dia, untuk loop IC ni lah dia punya equation dia. Maksud IC tolak IB, times R2, IC darab R3 dan plus IC darab R4 sama kosong. Nama kosong sebab kita start dari sini, kita ending pada titik yang sama. Sebab tu dia sama dengan kosong. Kita anggap tiada tenaga yang terkeluar. No energy will disappear lah secara mudahnya. Okay, kalau 3 loop lagilah 3 loop. Ni loop 1 I1, ni loop 2 I2, ni loop 3 I3. So untuk loop I1 start dari sini, negative IC time R1 I1 R1 di sini. Okay, kat sini ada 2. Untuk R1 dia ada 2 loop, iaitu I1 dengan I2. Sebab tu I1 tolak I2 R2. Lepas tu dia terjumpa titik mula balik sama kosong untuk loop I1. Untuk loop kedua kita start dari sini. Kita anggapan ni positif, ni negatif. Sebab tu I2 tolak I1. Lepas tu dia pergi R3. Lepas tu dia patah balik lah. Dia patah balik pada I4. Okay, sampai sini pula. Okay, R4 dia ada 2 loop, iaitu I2 dengan I3. Kalau R2 tadi I1 I2. Untuk R4 I2 dengan I3. Sebab tu dia negatif sama dengan kosong. Tu loop tu. Kena last untuk loop 3 R4.
Kalau tadi I2 tolak I3, ini I3 tolak I2 sebab dia dalam loop I3. Sebab tu kita anggapan ni positif lah. I3 tolak I2 times R4 plus I3, ni I3 times R5, lalu tak jumpa R6, so R6 times I3 equal to kosong. So ni adalah loop untuk I3. So secara overall ini dia punya ringkasan nota yang saya nak show semua. Secara mudah, saat dia satu loop confirm ada satu equation. Jika ada dua loop confirm ada equation, tiga loop equation. Yang penting anda kena faham ni lah yang saya tekan. Ini just kata simple betul notes yang supaya boleh faham, boleh tangkap apa yang dalam bab math ni. Okey, jadi untuk sesi ni contoh dalam slide 30, boleh tengok. Okey, ni anggapan ni adalah kita punya I1. Ini adalah I2. And next adalah I3. Okey. So automatic bila ada 3 loop, kita kena ada 3 equation lah. Maksudnya ada 3 loop. Confirmkan ada 3 equation. Okay, first kita tengok loop 1, iaitu loop I1. Okay, tengok kat loop I1 ni. Kalau tengok pada loop I1, ingat setiap loop dia punya nilai tu adalah based on pada current. Dan kalau tengok lihat pada loop ni, ada satu current source, independent current source, iaitu 4 ohm. So automatic kita terus nilai I1 equal to 4M. Itu dia punya hint lah. So bila ada satu, bila adanya current source dalam satu loop, so boleh sambungkan terus. Sebab punca dari semak ni I ni, sebab loop ni adalah I, current. So memang you nak buat loop, nak total ke semua, tak perlu lah. Sebab kat situ I dah ada dia punya parameter tetap, iaitu 4 ohm. So selesai lah. Begitu juga dengan loop I2. Di mana loop I2 pun sama. Ada satu independent current source, iaitu 2M. So cuma arahnya terbalik. Kalau ini I1 follow dengan arah current source 4M, tapi yang ini arahnya terbalik. Kalau 2M ke sini, I2 ke sana. So apa kita boleh buat? So I2 equal to negatif 2M. Selesai. Okay, next adalah loop I3. Okay, loop I3. Okay, dengan saya anggapan kita start dari sini. So untuk perintah 6 ohm ni, dia share dua loop, iaitu I2 dengan I3, dan kita berada dalam loop I3. So bila loop I3, communication first kita buat 6 kena I3 lah, I3 minus I2. Okay, saya buat huruf besar untuk memudahkan saya punya ni. Okay, dan anggapan saya punya ni adalah beginilah. Sebab ini saya ingat positif, sini saya buat positif. Tak apa, V0 nanti dulu. Yang penting arah kita sekarang positif di sini, sebab kita start di sini kan. Ingat untuk passive component, bila masuk pada dia punya ni, tu dia punya terminal adalah positif. Keluar sini plus 3 ohm. So kat sini untuk 3 ohm dia share dua loop, I3 dengan I1. So kita follow pada arah I3. So I3 minus I1. Next kita jumpa pula independent voltage supply, iaitu 41 volt, tapi negatif terminal. So, kita jumpa negatif dulu. So negatif 41. Next jumpa pula terus 4 ohm. So plus 4 I3 sama dengan kosong. Okay, sebab apa kosong? Sebab dah jumpa the same point, waktu kosong lah. Okay,
kita boleh kembangkan persamaan ni. Okay, dengan ingat tadi kita dah ada dua nilai yang kita dah jumpa, iaitu I1 dengan I2. So I1 dengan I2 ni dah ada nilai. So mana dah nilai ni termasuk 41 volt ni kita bawa ke sana. So macam nak buat, kita kembangkan dulu. Minus 6I2 plus 3I3 minus 3I1 negatif 41 plus 4I3 sama dengan kosong. So I3 so the same penyebut. So apa kita boleh buat, tambah seperti biasa, 6 campur 3 9 campur 4 13. So 13I3 sama dengan macam saya kata tadi lah, I2 I1 dengan 41 kita bawa ke sana. So tambahlah 4 ni negatif tambah 6I2 plus 3I1. So 41 plus 6 I2 berapa? Negatif. I2 adalah negatif. So negatif 2 plus 3 I1 kita adalah 4. So ingat, so jadilah macam ni, 41 plus negatif 12 tambah 12. So 12 tolak 12 kosong lah. So automatik kita tahu lah I3 sama dengan 41 over 13. So boleh kira calculator. So kita dapatlah jawapan ni 3.154 M. So back to the question. Ingat question nak cari V0, bukan cari I3. So kita dah ada ketiga nilai arus. I1 dah dapat, I2 pun dapat, I3 pun dapat. So apa nak buat? So macam tadi lah, kita balik pada equation yang important nak saya cakap ni. V0 equal to 6. Okay, kita follow V0 kat sini. So kita kena follow I2 tolak I1 lah, sebab V0 positif kat sini. So 6 I2 tolak I3. So 6 I2 adalah negatif 2 minus 3.154. Dapatlah jawapan 30.924. Okay, ni kita punya equation lah. Okay, sepatutnya kita boleh semak lah. Kita punya maksud dia boleh semak equation ni betul tak betul, boleh test. Macam mana nak test? Boleh masukkan balik dalam persamaan ni lah. Contoh kat sini lah. Contoh saya nak test V0 kat sini. Saya buat untuk I3 ke saya test loop I3. Saya buat semula. Kita buat start dengan V0, negatif V0, betul lah. Negatif V0 jumpa kalau saya ingat ni positif, negatif, ni positif So 3 I3 tolak I1 lepas tu negatif 41 plus 4 I3 sama kosong. Ni kaedah lah, kaedah you all nak test betul tak kita punya jawapan. Sebab dalam satu loop dia mesti sama dengan kosong. Sebab macam sebelum ni banyak equation ni bagi jawapan sharp sebagai guideline you all untuk dapatkan jawapan yang tepat lah. Tapi contoh dalam final nak ada jawapan, memang skema pun tak ada kan. So apa kita nak buat, kita boleh test lah macam ni dalam loop. So anggapan negatif
So boleh buat lah negatif V naught boleh sama dengan 3 KI3 sama dengan 3.154 minus 4 plus 41 I3 3.154. Ok, semua dah dalam bentuk numbers. So boleh dapat lah. So kira-kira kalau kita ke calculator lah, kita akan dapat balik jawapan ni lah sama dengan negatif 30.924. So terbuktilah bahawa jawapan kita ni adalah tepat, betul. Tulisan mudah lah untuk contoh soalan ni. So hopefully untuk soalan ni bagusnya soalan ni sebab dia ada 3 loop dan ada 2 current source. Sebab kalau dalam explanation saya sebelum ni, dalam kita punya nota tu, loop kita tu bergantung pada ada normal circuit lah. Maksud dia hanya ada satu power voltage source, betul banyak. Semua loop hanya ada passive component saja, tak ada ni. So macam ni lagi mudah lah nak kira. Yang penting you faham dia punya equation. Sekadar tu lah untuk contoh ni. Hopefully you all get something ni. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.